Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendekati pilihan raya negeri yang akan berlaku pada 6 negeri pada yang telah pun ditetapkan oleh SPR, iaitu pada 12 Ogos 2023 nanti insya-Allah, saya ingin berkongsi beberapa perkara yang berhubung dan juga berkait dengan bidang kajian saya, iaitu berkaitan dengan syariat Islam atau pengajian Islam. Kita tahu dalam ceramah-ceramah ini, sama ada pada mana-mana blog kerajaan, pembangkang ataupun siapa sahaja akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis baginda. Dan kita telah lihat berpuluh tahun dalam ceramah, penggunaan hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran ini telah pun digunakan oleh berbagai pihak bagi mendakwa mereka berada di atas jalan yang benar. Menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang baik dalam membimbing kita di dalam kehidupan sehari-harian, apatah lagi di dalam politik. Namun jangan kita jadikan ia sebagai satu tunggangan untuk menyokong apa sahaja yang telah pun kita tetapkan dan jadikan Al-Quran ataupun hadis sebagai asas ataupun sebagai tabrir, justifikasi terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang kita perlu adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah, menentukan langkah dan juga tindakan kita. Bukan setelah langkah dan tindakan kita dilakukan, kita mencari dalil daripada Quran dan Sunnah, sehinggalah ianya nanti dalil Al-Quran dan Sunnah itu mengikut kita, bukan sebaliknya, itu kita mengikut Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penggunaan itu perlu sama-sama kita hati-hati, dan kita perlu faham bahawa kadang-kadang ada yang tersilap, ada yang sengaja menggunakan dalil-dalil itu dan dieksploitasi untuk kepentingan masing-masing. Saya teringat dengan apa yang dituliskan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat masyhur, kitab yang ringkas tetapi dipelajari dan ditelaah oleh ribuan, mungkin jutaan pelajar dalam pengajian Islam, iaitu kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnatin Nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin ia telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan ketika pada fasal ataupun bab yang ketiga, beliau meletakkan mabadi asasiyah di ta'amul ma'a sunnah, prinsip-prinsip asas di dalam berinteraksi dengan sunnah, dengan 3 poin utama, iaitu yang pertama al-istithaq min thubuti sunnah. Apa dia yang pertama? Memastikan kesahihan sunnah, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil. Jangan tatkala ingin menjadikan ia hujah, kita mengambil hadis yang terlalu lemah ataupun hadis yang palsu yang nanti akhirnya perlu ditolak daripada awal. Itu yang pertama, pastikan dalil yang kita gunakan mungkin adalah sahih ataupun hasan dalam isu-isu berkaitan dengan targhib wa tarhib, bukan berkaitan dengan hukum hakam, maka hadis-hadis dhaif yang ringan itu dibenarkan mengikut perbincangan di kalangan para ulama. Yang pertama, pastikan dalil itu yang dibaca adalah dalil-dalil yang sahih dan juga makbul ataupun yang diterima. Ini bukan saja dalam urusan politik ini, tapi dalam urusan agama, sama ada hukum hakam, ibadah ataupun siasah yang kita sedang bincangkan ketika ini. Yang kedua, beliau menyatakan adalah berkaitan dengan husnul faham li sunnah. Dalil yang sahih itu tadi yang diambil, tidak semestinya ia membawa kepada kefahaman yang sahih. Kerana di dalam memahami, kerana dalam hadis adanya ilmu riwayah dan adanya ilmu dirayah. Riwayah bermaksud technicality dalam memastikan kesahihan hadis. Yang kedua adalah dirayah, bagaimana memahaminya dengan betul. Kerana ia memerlukan interaksi dengan sabab wurudil hadis, kenapa hadis itu diucapkan ataupun muncul dan terbit daripada Nabi SAW. Dan mungkin hadis itu telah pun dimansuhkan, wujudnya dalil yang lain yang dinamakan dalil yang nasikh. Dan juga wujud indikasi-indikasi yang lain yang memerlukan kepada jama' dikumpulkan sekali ataupun ditarjih dan yang lain-lain. Pastikan dalil itu sahih. Kedua, kefahaman terhadap hadis itu adalah kefahaman yang sahih. Dan ini yang memerlukan kepada untuk kembali kefahaman salafus salih, bagaimana mereka memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dibacakan tadi. Sungguh pun ia sahih. Tidak semestinya apa yang anda takrifkan, apa yang anda syarahkan itu mestilah mengikut selari dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah untuk memastikan dalil yang digunakan tadi itu tidak bercanggah. Salamatun nassin nabawi min mu'arid aqwa. Tidak wujudnya dalil yang lain, sama ada daripada Quran ataupun hadis, yang bertentangan, yang lebih kuat daripada dalil yang kita ingin gunakan. Maka inilah
kepada siapa sahaja yang ingin bercakap dan ingin menafsirkan, yang ingin mensyarahkan, yang ingin menistimbatkan, ingin mengeluarkan hukum hakam dan kefahaman daripada dalil itu. 3 kaedah ini perlu untuk dipenuhi supaya kita tidak tersilap dan ataupun apatah lagi dengan sengaja menjadikan dalil itu supaya mengikut kita, bukan kita mengikut dalil. Dan seruan saya kepada semua orang agama untuk sama-sama kita memberikan ingatan bahawa tindakan mengeksploitasi dalil-dalil agama ini perkara yang sangat-sangat ditegah dan dilarang di dalam agama, dan kita punya satu tanggungjawab. Seperti mana hadis yang masyhur dan disahihkan oleh sebahagian besar juga di kalangan para ulama hadis, iaitu tanggungjawab orang agama, agamawan dan sarjana agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh." Akan dibawa agama ini daripada setiap generasi kumpulan-kumpulan manusia, tokoh, sarjana, agamawan yang adil dan juga yang munsif, yang insaf, yang jujur. Apa tugas mereka? 3. Yang pertama, yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Kerja mereka melawan kerosakan yang dilakukan, kerosakan terhadap agama, penggunaan dalil, kumpulan-kumpulan yang ghalin, yang melampau di dalam agama. Pertama. Kedua adalah wantihal al-mubtilin, untuk melawan dakwaan-dakwaan dusta, kumpulan-kumpulan yang batil, orang-orang yang membawa dakwaan batil. Adanya takrifan, adanya kerosakan dan penafsiran agama dan dakwaan agama yang batil, itu adalah kerja orang agama untuk melawannya. Itu yang kedua. Ketiga, wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan-pentakwilan yang dilakukan oleh orang jahil. Pertama, iaitu melawan kerosakan golongan melampau. Kedua, untuk melawan dakwaan dusta orang-orang yang batil. Dan yang ketiga, untuk membetulkan pentakwilan ataupun takwilan orang-orang yang jahil. Maka, mari kita jadikan kempen-kempen dan seruan yang menggunakan ayat Al-Quran, yang mana kita suka dan juga meraihkan mereka yang menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengingatkan. Tetapi jangan menyalahgunakan, sehingga yang paling kita lawan dan takuti adalah sampai kepada kafir mengkafir. Dan ada kadang-kadang apabila siapa segolongan yang mungkin menang ataupun berjaya, mereka menggunakan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang kepada Allah, daripada Allah datangnya kemenangan, dan kemenangan itulah kemenangan kita. Sedangkan ayat ini tak turun kepada kemenangan kalian ataupun anda, ia diturunkan ketika pembukaan kota Mekah. Maka kadang-kadang penggunaan ataupun iktibas quotation ayat Al-Quran ataupun hadis itu benar, hadis itu sahih ataupun ayat itu benar adalah Al-Quran, tetapi kefahaman dan tafsiran, takwilan dan syarahan anda itu sebenarnya bukan berada pada konteks yang benar, seperti mana yang diingatkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana berinteraksi dengan benar dengan dalil-dalil agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.